Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. اللهم ربي تمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Makasih pada Fadil Ustaz Syed Nur Hisham, ahli jemaah takbir masjid, pegawai masjid dan penyokong-penyokong masjid, dan juga pendukung-pendukung masjid, serta para pelopor-pelopor masjid, muslimin, muslimat, tetamu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah dan kurnianya, maka pada malam ini yang merupakan antara penghujung bulan Sya'ban, yang mana tajuk kita pada malam ini membincangkan tentang ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan al-Mubarak. Suatu hari Nabi naik tangga mimbar nak khutbah. Nabi naik mimbar tangga yang pertama, Nabi menyebut amin. Sahabat-sahabat yang sedang melihat perbuatan Nabi itu tercengang. Kenapa Nabi sebut amin sedangkan doa tak dengar? Second step, tangga yang kedua, Nabi sebut sekali lagi amin. Naik tangga ketiga, Nabi sebut sekali lagi amin. Setelah selesai salat, lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan kamu sebut amin amin? Tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin, yang tidak pernah kamu buat sebelum ini wahai Rasulullah?" Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ketika aku memijak tangga yang pertama, Jibril berkata-kata padaku, 'Rasulullah, ya Rasulullah, malanglah umatmu yang mendengar namamu tapi tak bersalawat ke atas dirimu. Malang umatmu ya Rasulullah, mereka mendengar namamu tapi mereka tak bersalawat ke atasmu.' Maka aku jawab amin. Tangga kedua, Nabi amin kerana malaikat Jibril berkata apa? 'Ya Rasulullah, malanglah umatmu, bagi mereka ada ayah dan ibu, mereka tak dapat masuk dalam syurga Tuhanmu. Ya Rasulullah,
Malang bagi si anak ada ayah dan ibu, tapi tak boleh masuk syurga Tuhanmu, kerana mereka merupakan anak derhaka. Ada ayah dan ibu, kita tak boleh masuk dalam syurga Tuhan kerana kita jadi anak derhaka. Nabi jawab, amin. Aku redha anak yang derhaka tak masuk syurga. Bila dipijak tangga yang ketiga, Malaikat Jibril berkata-kata, malanglah ya Rasulullah, umatmu yang tibanya Ramadan tidak berubah sehingga hilangnya Ramadan. Nabi jawab, amin. Malanglah kita, kata Jibril, datang Ramadan kita macam biasa, langsung tak berubah walau seketika. Malanglah kita umat Muhammad, datang Ramadan, berlalu Ramadan, kita masih biasa. Sebab apa? Sebab tak ada penghayatan ihya'u Ramadan. Ini hadis sahih yang disebut oleh Nabi. Demor ada 3 perkara. Yang pertama, kita nak sebut selawat susah, apalah. Yang kedua, ada mak ayah tapi kita tak boleh masuk syurga sebab kita derhaka. Yang ketiga, Ramadan datang dan pergi tapi kita masih di tahap yang sama. What is the moral of story? Iaitu ahlan wa sahlan Ramadan, kita kena banyak muhasabah di diri. Macam bom lah. Kita muhasabah diri, hasibu qabla an tuhasabu. Berhisablah sebelum kamu dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah. Muhasabah apa? Kita ni banyak dosa dengan Allah. Apa dia? Amanah ibadah. Cuba kita tengok. Sebelum Nabi bertemu Ilahi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, datang Jibril membawa Nabi ke telaga Zamzam, lalu membelah dada Nabi, dibuang kekotoran dalam hati Nabi. Ada sekelumit hitam warna dalam hati Nabi, dibuang kehitaman dalam hati Nabi. Apa kata ulama? Kerana itulah tempat sarang syaitan. Kita semua ini, termasuk diri ini, ada sarang syaitan. Makin dibiarkan, makin bertebaran. Asalnya sedikit saja, tapi kita tak ingat Allah Ta'ala. Makin lupa Allah, makin tak ingat Tuhan, makin bertebaran, makin berserakan. Sarang syaitan yang kecil akan membesar selamanya kalau diri kita langsung tak ingat Allah. Apa dia? Tak muhasabah diri. Who are you and who am I? Many of people nak berubah, bak
to change is not very easy jika kita tidak ada awareness, kalau tak sedar diri. Ya, antan kan? Kita tak perlu nak berubah. Tengok lama kata pada jangan malu untukmu bertaubat, kerana dirimu banyak maksiat. Jangan malu ibu-ibu, jangan malu bapa-bapa, jangan malu remaja untukmu bertaubat, kerana diri banyaklah maksiat. Makin malu nak bertaubat, makin banyak buat maksiat, makin bertebar sarang syaitan di hatimu. Jangan malu untuk bertaubat, kerana kita banyak buat maksiat. Tapi malulah nak buat maksiat, kerana dah banyak kali bertaubat. Jangan malu, jangan tak malu, jangan malu nak bertaubat. Malulah untuk buat maksiat, kerana kita selalu dah bertaubat. Hari-hari kita bertaubat. Every praying, after pray, kita semayang, kita Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita istighfar dalam penjara, banduan mesti menangis. Tapi saya kata, lama mana kita nak menangis, abang-abang, kalau kita masih mengulangi sikap dan perangai yang sama. Banduan menangis, bertambah-tambah menangis. Kita minta banduan istighfar, dia boleh istighfar. Saya buatlah lagu apa pun, dia boleh istighfar. Elok je. Kita buat Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Banduan sambung. Nur, bukan hantar banduan ya. Ni cerita banduan ni. Ya. Nur Muhammad sallallahu. Diulang-ulang, saya tambah yang baru. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banduan teruskan, saya buat record. Tahu record? Dia orang pakai zikir, saya bercakap, ya Allah, dengan dia orang pejam mata, ya Allah, la ilaha illallah. Dia teruskan, ya Allah, dia teruskan zikir, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Tuan-tuan, ya Allah, sesungguhnya aku banyak berdosa kepadamu. Ampunkan dosaku. Dia orang fikir, tuan-tuan, lepas tu tengok saya ni pun rasa nak menangis. Mudah je. Kita jahat pasal mata celik sangat. Iya. Pernah dengar orang buta ragal orang? Sebab dia buta, macam mana nak ragal? Tempat tu entah ke mana letak pun dia tak tahu. Ya, tuan-tuan, kita jahat tengok orang pakai kata besar, kita nak kata besar, sedangkan kita gaji tak mampu. Kita buat haram, makan rasa. Pegawai kerajaan lah paling banyak makan rasa. Sebab apa? Sebab ni
hati penuh sarang syaitan. Bila hati penuh sarang syaitan, syaitanlah hidupnya. Allah dah kata, Allah bukan pembohong. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Orang yang tidak mengindahkan nasihat Ar-Rahman dalam hidup dia di dunia ini, Allah akan jadikan syaitan itu kawan karib dia. Nama kadang-kadang Abdullah tapi kawannya syaitan. Nama saja Abdul Karim, kadang-kadang cantik nama tapi kawannya syaitan. Sebab apa? Sarang banyak sangat. Nabi tak ada tuan. Nabi dia kadang sarang-sarang syaitan naik. Marah apa tu? Tuan-tuan, tak ada. Sebab apa? Sebab Nabi telah dibuang sarang tersebut ketika sebelum Isra dan Mi'raj. Kita macam mana? Muhasabah diri, istighfar, dia akan hapuskan sarang tersebut. Tengok nilaian, tuan-tuan sekalian. Kalau bandar boleh kenapa? Sebab dia pejam mata, dia ingat dosa dia. Orang kita ego dengan kebaikan. Orang kita sombong dengan kebaikan dia. Orang kita suka bermegah-megah dengan kebaikan dia. Tuan-tuan, orang kita sombong dengan kejayaan dia. Orang kita sombong dengan kemenangan dia. Orang kita sombong dengan jawatan dan kuasa yang ada pada diri dia. Dia tak nampak kesombongan itu yang layak hanyalah Allah, bukan kita makhluk Allah. Itu lagu Abang Iwan Dandut pun sedap lagu dia. Dia kata apa? Lihatlah gunung yang tinggi. Aja nak nyanyi lagu ni. Subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang indah. Subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya. Semuanya Allah punya. Lihatlah burung yang terbang. Subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah bunga yang mekar. Subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya. Itu semua Allah punya. Sebut yang tertarik dia. Kau lihat bukan kau punya. Itu semua Allah punya. Ingat, mata jangan tengok maksiat. Ini pinjaman Allah. Kau dengar bukan kau punya. Itu semua Allah punya. Yang paling teruk kata dia, dari itu janganlah sombong, janganlah riak serta iri hati. Dunia hanya pinjaman sementara, akhirnya kembali kepadanya. Inna lillah, Allahu Akbar, wa inna ilaihi raji'un. Bila, di mana, mengapa kita tak tahu? Sebab kita kena buat. We must have our preparation today. Sebab kita nak mati anytime. Mana? Tuan-tuan, takut dia
dia semangat, aku lemah semangat. Maknanya kita kena cari persediaan. Ibu-ibu sebelum pergi ke pejabat untuk bekerja, ibu-ibu dah bersedia. Ibu bila sebelum pergi kerja sudah siapkan segalanya, pakaiannya dan pakaian suaminya. Anak-anak yang belajar sekolah, anak-anak yang belajar di universiti sudah semestinya sudah bersedia. Apatah lagi nak menghadapi peperiksaan. Ibu pergi kerja, pakaiannya berwarni-warna. Kadang-kadang tudung orang, baju orang, kain pun keorengan. Ibu pergi kerja, kadang-kadang kain bajunya biru-biruan. Cari tudung matching pun biru-biruan. Oh yeah. Bersedia agar nampak lebih berketerampilan. Kenapa hanya pergi kerja Ramadan tanpa sedia? Kenapa hendak mati sedangkan hidup tak ada persediaan? Tengok kan, orang perempuan nak pergi kerja pakai tudung cantik dah, tak perhati bubuhnya brush ya, brush apa tu, ada gambar patung rama-rama beruk bos ini pusing ni tarik lebih ni angkat satu lepas tu pusing sini gambar babi. Lepas tu pula bubuh rama-rama pula ada 12 suami nak kucuk belum kerja kat mana takut kena resang kan kan suami sebelum pergi pejabat kena pergi beli bonjela dulu sebab luka, nampak siapa nak cium pun tak boleh, bersedia nak pergi kerja. Sebab apa? Nampak lebih berketerampilan. Apa persediaan kita ahlan wa sahlan Ramadan? Tak ada benda lain kan? Muhasabah diri kita. Kita ni banyak dosa sebelum nak sambut Ramadan. Oleh itu bertaubatlah kita, jangan malu kerana kita banyak buat maksiat. Muhasabah banyak istighfar banyak-banyak. Yang kedua, muhasabah perkara kedua, kita dengan mak bapa kita. Kan hadis sebut tadi tu, mak bapa kita. Orang Melayu suka sangat balik time hari raya, tapi time nak sambut Ramadan jarang dia balik. Orang Melayu suka balik hari raya, tapi nak balik buka puasa dengan mak bapak susah. Pergilah balik. Puasa 9 hari bulan, 10 hari bulan insya-Allah. 5, 6, 7 cuti, Jumaat, Sabtu, Ahad. Balik. Raikan mak bapak, mak, ayah, minta maaf sebab kita nak sambut Ramadan. Minta maaf ya mak, ayah. Sebab tu dalam hari raya tak ada boleh ceritanya bahasa kasurnya Nabi kata aku minta maaf ya, tak. Nabi kata taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Yang ulama sebut ambil peluang hari raya minta maaf, itu betul. Tapi pada hakikatnya taqabbalallah sahaja. Salam je, minta maaf ya kalau salah. Tak, taqabbalallah. Bila minta maaf? Before fasting, before Ramadan. That is the real Muslim. That is the real apologize. Itu yang paling hebat. Muhasabah diri dengan Allah. Orang hajar, ya Allah ampun, ya Allah. Mak ya, ada orang tak balik ziarah mak bapanya. Ingat Nabi kata amin, malang orang ni ada mak bapak tapi tak boleh masuk syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Kita duduk kat Sunway ni, mak duduk dekat Kelantan, telefon kita, abang tak kelik ke? Kering 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 kering. Hello, Assalamualaikum. Mak, apa? Macam sembang dengan kawan. Ada apa mak? Sibuk ni. Ada mau sibuk lah. Oh, ayuh saya. Mak telefon lagi. Sibuk lagi. Mu ni mak nak tanya, mu ni abang tak klik ke? Mak ingat kita cuti tak kerja. Hak lain tu cuti, kita cuti kerja. Tak apalah kalau tak klik. Mak nak tanya khabar, mak nak tanya abang masih sihat ke? Sombong ke mak? Orang hajat syaitan punya anak. Babi lebih mulia pada anak yang hidup. I brave to say, babi lebih mulia daripada anak yang kurang ajar itu. Babi pun tak pernah neraka mak bapak dia. Dia menyondol je. Nampak? Kasar statement saya ni. Tulis dalam Facebook tu. Tulis, Ustaz Salim kata, babi lebih mulia dia berseorang anak yang kurang hajar dengan mak bapak. Ingat orang muda, orang tua-tua pun serupa juga. Dulu korang buat kurang ajar mak bapak, hari ni tak mustahil anak kurang ajar kita orang balik. Nabi berani kata, Nabi kata apa? Birru auladakum ya birrukum auladukum. Birru, birru bukan hijau, birru. Birru auladakum ya birrukum auladukum. Mu buat baik dengan anak-anakmu, pasti nanti mereka buat baik terhadapmu. Hei, Nabi bukan pembohong. Nabi is a special people in the world. Agung makhluk yang paling hebat. Nabi Muhammad SAW buat baik dengan anak-anak, pasti anak baik kita. Anak nak balik rumah kita pun malah, sebab kita dulu langsung tak tengok mak anak-anak. Anak nak balik kampung pun malah, sebab kita kat kampung tak ambil tahu anak-anak. Anak-anak mengaji cari duit sendiri, kita malah nak cari duit. Anak-anak usaha datang Kuala Lumpur kerja sendiri, tinggal adik-beradik. Kadang-kadang ada mak bapak pilih kasih padan muka kita. Bila tua anak pun buat pilih kasih juga. Dia pergi mak mentua je. Orang mak dia tak pergi. Pada anak jangan buat macam tu. Pada bapak yang kena tu memang layak terima. Jangan kata anak derhaka. Maafkanlah anakmu wahai ibu bapa. Ada sebab. Kadang-kadang mak bapak, anak yang senang, anak yang kaya, dipuja-puji merata-rata. Pergi ke kedai makan, pergi ke kedai ikan, anaknya disebut puja-puji. Anak yang mengaji tak berpandang, dia tak pandang. Tiba-tiba anak ni orang yang rajin solat, rajin sembahyang, rajin amal ibadat, dia tak pandang. Kau ni layak duduk kat masjid je. Abang-abang, kakak-kakak duduk sini dia, kita penggelas, kita bapak ni. Ingat, masa kita mati, si budak masjid ni lah yang akan datang sembahyang kita. Anak-anak kita yang hebat saja, terus bohong lah. Realiti berlaku di Malaysia cukup banyak. Nak meluat pada nak sebut dah. Anak bapak bila mati, anak nak baca Yasin pun tak nak. Anak nak berdoa pun tak mau. Sebab apa? Sebab bapak kita dia serupa dengan dia. Allah. Tuan-tuan, saya ulang balik, minta maaf dengan mak bapak. Saya banyak salah Ustaz. Tak apa nak buat macam mana? Infakkan harta kita. Kita jadikan infak harta derma kat masjid. Ni bulan Ramadan ni,
Yang amalan yang paling mulia antara selain daripada solat tarawih, yang paling mulia, lebih mendahului solat tarawih, orang tak nampak. Orang duduk ligan tarawih, tapi kedekut nak mampu nak derma ke dalam bulan Ramadan. Ya, semayang tarawih, just you get for yourself. But if you donate your money, your wealth, you dapat pahala besar. You puas hati. Orang seronok makan makanan kita. Masjid cantik. Tuan-tuan tengok masjid bang. Saya ni pun tertarik ni. Saya nak tanya ni beli mana. Nanti harap Nazir Masjid jawab. Ni, saya minat ni. Sebab nak cakap nak pasang kat pagar rumah tu. Tapi la ilallah tu tak boleh lah. Allah tu tak boleh buka pagar ni yang cantik ni. Lawa Masya Allah. Duk cari dekat Malaysia tak jumpa. Kat Indon kot. Kemungkinan kan. Tuan-tuan, orang kita sembahyang tarawih bukan minta tinggal, tapi derma haram kedekut tak sudah. Yang paling mulia bukan solat tarawih, yang paling mulia sedekah bulan Ramadan. Bagi orang makan, solat tarawih tidak boleh tampung kekurangan pahala bulan Ramadan puasa. Tapi bagi orang makan, dalil nas sarih dan sahih sebut, orang yang makan makanan kita, kita dapat pahala daripada dia satu dan kekalkan pahalanya satu. Makna kita dapat bertambah. Tapi dengar-dengar minta derma je, oh gelisah kita. Manusia dia macam tu. Sebab apa? Sarang syaitan banyak. Dia semayang rajin, umrah tiap-tiap tahun, haji tiap-tiap tahun. Sampai immigration Arab nak meluat dah muka asyik, muka anta sajalah. Ata tahun lah anta datang. Di mana? Kan? Tapi balik kedekut. Dia penting diri dia. Solat ini untuk diri sendiri je. Tapi dia kedekut nak bantu duit dia. Tengok muhasabah diri tuan-tuan. Bantu mak ayah. Wajib. Yang kedua tuan-tuan, muhasabah diri tuan-tuan. Kita eratkan tali silaturahim di antara kita. Ramadan bukan nak raya, tak. Sebelum Ramadan, telefon adik-beradik, tanya khabar abang, apa khabar kakak, apa khabar adik, apa khabar, macam mana anak-anak, sihat ke, ada duit berilah, ada uang lebih berilah. Anak-anak saudara kita adalah anak-anak saudara kita, bantulah, berilah sekadar mampumu. Bukan dekat masjid, adik-beradik kita susah. Orang kalau bagi duit orang sayang kita, bukan beli dia. Mak kita kalau rajin derma bagi kat dia, derma bagi kat dia duit, mak sayang kita. Ini duit banyak kedekut nak mampus. Gaji sebulan 60,000, bagi kau tu 60 sen je. Kan? Dia ngungkit rungut sampai satu kampung. Elah harap kaya je lebih, tapi kedekut. Tuan-tuan, adik-beradik kita susah. Tanya dia ni puasa ni macam mana? Kak, kok tak tahulah abang Lan hang tu motong getah pun tak boleh dah, hujan. Hujan kerap turun kat belah-belah kok diang ni, belah-belah jeniang ni. Hujan turun, payah tu nak puasa, duit tak apa ada, makan apa ada je lah. Kak sembang kita ikhlas. Tak apa kak, kak bagi nombor akaun kak. Ni duit ni nak bagi kat anak saudara saya. Jangan kata bagi kat kak. Bagi anak-anak saudara saya ni buka puasa sedap sikit. Bagi nombor akaun. Kak SMS no. Tak apa nanti ke SMS lah. Aku bukan mengapai pun nombor akaun aku. 25 minit tweet. Nombor 16214433105267. Contohlah kan. Kita masuk 3400 tuan-tuan. Muhasabah dirilah. Tak pernah bankrupt pun. Saya tak nak cakap atas experience, tapi percayalah, orang yang banyak dosa Allah marah dia. Orang banyak dosa takat bertobat dia tak boleh pergi. Taubat kembali iman. What is the meaning of iman?
Beriman. Beriman apa? Beriman kata ulama dan beriman kata para sahabat, iaitu at-taqrir bil lisan, mengaku dengan lidah, at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dalam hati dengan hati, wal amalu bil arkan, beramal dengan tubuh badan. Kalau bertaubat, apa bukti pembuktian awak bertaubat? Mesti buat man taba wa amana wa amila amalan salihah. Jelas dalam ayat. Dah bertaubat, dah beriman, mesti beramal soleh. Apa amal soleh? Bagilah apa yang ada pada kita, sekadar kita mampu bagi. Tengok, saya terjumpa satu pandangan, tolong bayar hutang saudara kita yang berhutang sebelum Ramadan. Allahu Akbar. Bayar hutang saudara kita yang berhutang dekat kampung. Orang duduk sini, Subang Jaya, USJ semua kaya-kaya. Nu adik kat kampung yang duduk dekat Batu Kura nu, kat Batu Kura nu, aku tak tahu lah, susah begitu. Kita balik ziarah lebih kurang apa keperluan mereka. Jangan bagi duit kat dia orang. Kuat-kuat kan bagi duit, orang taubat tak boleh hutang, dia makan lagi ada. Jumpa toke mana kedai hutang, bagi kalau boleh, kalau mampu. Tuan-tuan, malukan kita tuan. Kita seorang senang, tiba-tiba dia beradik susah. Malu kita tuan-tuan senang, mak kita hidup dengan berhutang. Sebab apa? Ini nak bagi kita dalaman kita kurang keyakinan kepada Allah. Rumah Allah, tengok Maimunah. Maimunah isteri Nabi. Aisyah kata tidak ada para isteri Nabi yang paling takwa pada Allah dan ahli ibadat nak lawan dengan kami melainkan Maimunah seorang saja. Bila Rasulullah bepergian bermusafir, Maimunah minta izin untuk berkhidmat dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Maimunah antara reaksinya ialah Maimunah dia, orang kata apa, Maimunah dia buang, orang Kedah kata rukut apa nama ni, korek kekotoran yang ada melekat dekat dinding dan tanah. Kadang-kadang ada orang meludah kahak tadi ni, dan sebut dalam hadis kahak air liu yang melekat dekat tanah mana, dia pergi ambil, dia buang, dan dia suka beli minyak-minyak wangi yang terbaik. Maimunah ni ada sedikit harta, tapi dia sumbang untuk rumah Allah. Dia tahu Nabi suami dia tak perlu duit dia. Dia beli minyak atar yang terbaik, dia simbah-simbah dekat masjid, biar masjid itu bau wangi. Maimunah apa nak buat? Hidup sentiasa menyumbang jalan Allah. Bulan Ramadan, tuan-tuan ni, saya pun tak sangka ramai benar. Saya ingat hari kerja besok orang tak ada sini. Sekarang nama ni kampung lindungan kan, terlindung semua. Tuan-tuan sekalian, ini kita kena ingat, antaranya ialah banyak bermuhasabah. Yang keduanya tuan-tuan, selain daripada persediaan Ramadan tersebut, kita kena ingat, kita ingat tak dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Al-Bazzar tentang nisfu Sya'ban, antara hadis-hadis yang boleh diterima antaranya hadis ini yang telah ditasrihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani, iaitu innallaha la yattali'u ala jami'i khalqihi fayaghfiruhum illa li musyrikin aw musyahid atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengok Sya'ban, Allah akan memberikan pengampunan kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman pada malam nisfu Sya'ban, kecuali orang yang lakukan syirik kepada Allah dan orang yang hidup bermusuh-musuhan dengan saudaranya. Bila? Bulan Sya'ban.
Apa meaning ataupun the moral story di sini, moral hadis ini, iaitu sebelum nak masuk Ramadan, kena kita ini bermaaf-maafan. Kena kita ini jangan bermusuh-musuhan di antara sesama kita. Maknanya we have no time untuk kita memkuatkan lagi semangat bergaduh dengan orang. Kawan tu beli benda baik, beli kursi, beli kereta, kita bermusuh, tengok alat, duit tu mula lah, tunjuk ke orang. Jangan hati busuk dengan orang, jangan perut busuk dengan orang, jangan dengki dengan orang. Ini Allah takkan ampunkan dosa pada malam tersebut. Malam secepat dah terlepas dah. Ini malam ke berapa hari? Malam ke-18 dah. Tuan-tuan bos sekalian, nak bagi tahu Allah takkan ampun dosa dua makhluk ini. Orang yang buat syirik, orang yang bermusuh-musuh. Dekat sekolah, pelajar-pelajar sekolah bergaduh sama sendiri. Nak masuk Ramadan, bersedialah untuk memohon kemaafan, bukan bersedia untuk menerima kemaafan. Tangan yang memberi itu lebih mulia daripada tangan yang menerima. Tuan sekalian, minta maaf. Aku ada salah dengan kau, aku minta maaf. Bukan apa Ramadan dah dekat, minta maaf lah ya. Maka kau tak apalah, aku suka peluk-peluk. Minta maaf bukan bermakna salah. Mohon kemaafan bukan bermakna kita dalam kesalahan. Mengaku kalah, mengaku salah bukan bermakna kita bersalah. Mengalah bukan bermakna kita kalah. Kita faham tu segi bahasa. Tapi kerana kita nak jadi orang yang berdamai. Bulan bila? Bulan Syakban. Ni jelas dalam hadis tersebut, riwayat Bazzar. Kita tuan-tuan, dengan adik-beradik tak balik kampung langsung, dengan adik-beradik tak jumpa adik-beradik, tak hubungi saudara mara. Dan Nabi sebut antara anak soleh ialah orang yang mencari kawan-kawan kepada ibu dan bapa mereka yang baik-baiklah. Antara anak soleh ialah mencari kawan-kawan dan kawan-kawan mak bapak dulu siapa. Kita balik kampung, mak bapak dah tak ada dah. Tapi ada satu maklum tu rajin tolong kita dulu. Masa kita, mak kita bersalinkan adik kita, dialah datang ulang-alik tolong mandikan dan sebagainya. Dapat upah pun upah beras saja, duit pun tak sebanyak mana. Kita balik jumpa maklum ni, kawan baik kepada mak bapak kita. Kita jumpa dia, kita bawa hadiah, kita belikan kebaikan, berikan kebaikan kepada dia. Beli hadiah, kain pelekat ke, beli ke benda ke, beli alat-alat dapur ke. Tengok dapur rumah dia gas pun teruk, gas lubang banyak tapi menyala satu je. Tunggu masak air panas dekat sejam, lubang gas dah buruk benar lah. Kita tengok Allah, malah dia ni main ke dapur lah senang. Punya lah baik maklum dengan kita ni. Pak Din pun ada juga, apa nama ni, Pak Long pun ada. Kita pergi dapur, tengok dapur dia teruk. Tak apalah, saya balik dulu, pergi kedai beli dapur gas. Bukan mahal pun, RM100 aja. Yang dua lubang, dua tempat tu. Assalamualaikum maklum, ni ambil ni dapur gas loh hang. Hang duduk kata kat aku lah tu. Ada maklum sumpah wallah. Kebetulan maklum, saya tengok maklum punya dapur, bukan nak katakan maklum. Ya, maklum masak ni. Maklum tu buka bulan Ramadan. Pak, sekali buka, keletan tak? Sebelum tu keletak, keletung. Terketak maklum tu. Api blok. Satu je. Sebab maklum tu je nasi lemak. Nasi lemak tu je buih banyak, jatuh ke dalam bawah, dia tak cuci, sumbat lubang tadi. Kita beli hak baru, beli hak besi temaga yang tak makan karat, baru 150. Jangan takut, maklum ni kawan mak kita anak soleh. Bukan bermakna angkat doa saja. Anak soleh cari kawan mak kita.
Anak soleh cari kawan ayah kita. Tuan, Allahu Akbar. Iya. Kain-kain lebih, kain pelekat dia buat balik je lah. Korang kan pakai pembohong je, pakai seluar je banyak. Mana ada orang pergi jabat ke kain? Sekuriti tahan, tak orang boleh masuk. Kenapa? Ini Bangladesh punya orang. Benar. Kita Bangla pula buatnya. Kain lebih bagi tuan-tuan. Nabi kita apa? Tahadu tahabbatum, berilah hadiah kan berlaku kasih sayang. Allah. Ya tuan-tuan. Balik jumpa Pak Long kat kampung. Assalamualaikum Pak Long. Siapa ni? Lan. Lan mana? Lan anak Haji Karim Cendoi. Lohang ke? Besar dah no. Bukan cakap besar, besar sungguh. Ni hang balik bila lama tak nampak muka hang. Balik saja tengok tanah belakang. Cadang nak tanam pokok. Suruh adik-beradik tanam, siapa keluar modal. Bagus hang. Pak Long nak balik dah. Salam tu melekat. Melekat. RM150. Buat apa ni? Masuk terus dalam ni. Pak Long tu buat-buat je. Dia suruh kat sini. Tengok kita balik, Pak Long tengok. Banyak anak aku tak pergi jadi. Dia pergi kedai makan, dia cerita sampai kiamat. Lan bagi semualah. Aku pun tak sangka lah hilang. Anak Karim Cendoi baguslah. Aku duduk kerja ngampak dia cuci mangkuk cendol je. Tapi dia main balik bagi aku macam-macam. Orang dengar jealous tak? Jealous. Sebab apa? Kita buat baik dengan kawan ayah dia. Ini anak soleh. Subhanallah. Tengok. Apa lagi nak sebut? Masa dia nak tamat lagi 5 minit. Yang lain juga apa dia? Sebut tadi kan, selesai hutang adik-beradik, kalau bolehlah, kalau mampu. Dengan bang, saya kereta saya tak bayar 6 bulan. Berapa semua? 14,000. Tu dia balik dengan berteriak ni. Aku pakai kereta sebulan 500, orang pakai 1,000. Banyak sekadar hang. Itu lain cerita lah ya. Dan seterusnya tuan-tuan sekalian, antara lain kena memperkemaskan. Sebut ahlan wa sahlan Ramadan macam tuan-tuan nak pergi haji, macam nak pergi umrah. Seronok Ramadan, adik-adik belajar beli buku Ramadan. Hebatnya Ramadan. Kenapa hebat? Ada 20 perkara. Bacalah. Kemaskan ilmu untuk Ramadan. Orang pergi haji, belajar daripada bulan 3 sampai bulan 5, 3 bulan. Sebab apa? Modal tinggi, 10,000. Tidak batal mampu aku kata dia. Dia belajar sungguh. Oh ni betul tu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Ulang. Hak tak betul. Labbaik kadang-kadang kan labbaik. Orang labbaik kan dia labbaik Allah, labbaik kadang-kadang kan labbaik. Mampu. Pipi sana orang labbaik dia labbaik kadang-kadang baik. Sepak dia melekat mampu tu. Nak kata apa dia belajar sungguh. Tapi buat puasa, orang puasa kita puasa. Isu taik hidung, isu korek hidung batal ke tak batal belum selesai lagi apa hari ini. Sejak zaman Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj sampai zaman Najib Al-Haj belum selesai masalah korek hidung batal tak batal. Ni soalan sama baru ni tanya dekat Australia. Di post ibu tanya korek hidung. Ustaz nak jawab pun korek hidung dulu. Apa tulisan? Soalan tanya saya confused. Ketika azan darah haid jatuh keluar period. Allahu Akbar, Allahu
Besar botol ajak ni. Banyak sungguh. Tak pandai dengan tua. Jatuh kelebuk betul. Betul tiap kebau jatuh. Time azan batal tak puasa? Kita pun confuse nak jawab. Boleh tanya soalan. Udah azan tak batal le? Kalau sebelum azan buka puasa pukul 7.15, keluar haid 7.10, batal tak? Batal. Kesian kawan tu, kesian tak kesian melantak. Bukan kerja hang. Allah berikan kepada kamu ujian macam tu. Korek hidung, korek telinga. Isu ni cucu ni saya ngandung kecil mana ni cucu ni batal ke tak? Soalan sampai tak kena belajar lah. Tak batal jangan duk pening kepala tuan-tuan. Ada pula soalan kurang ajar. Boleh tak buka puasa dengan setubuh? No. Ustaz nak jawab mikir panjang. Buka songkok ni haram tu soalan ni. Telefon Ustaz Nur Hisham. Syekh. Setubuh boleh tak buka puasa? Terus mendatangkan syahwat Ustaz Nur Hisham waktu itu. Soalan dia boleh tak buka puasa dengan setubuh? Tak boleh. Kena batal ngayak dulu. Ada ulama kata makruh, tapi saya kata tak boleh. Itu kurang hajat punya makhluk. Mana ada orang semangat nak setubuh? Muzik ni kan bulan puasa kan? Kan 5 minit buka ada muzik. Kan radio sejak zaman saya sekolah sampai keluar. Teng 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 bunyi muzik. Sebentar lagi akan buka puasa sampai kocak-kocak lah. Oh, tak ada orang Allah majani minasyaitan. Memang bodoh bahlul orang yang buka puasa. Tak ada contoh. Aku pun nafsu kuat juga. Kalau tak 7 anak bro. Tidak pernah kerja ke buat buka puasa dengan setubuh. Allah, ini budak UPM tanya. Nak pening SMS kawan sekejap ya. Kita berhenti seketika. Tuan-tuan duk tanya dalam tanya Ustaz, pening lagi nak jawab. Siapa Ustaz pening? Ambil ayat semayang 3 kali, kentut sekali, batal tidak. Itu pun terbiasa soalan. Dia ingat, tuan-tuan cuba tengok. Yang paling teruknya, Ustaz, hari puasa kan, 10 hari yang terakhir tu suami tidur kat masjid yang tikar. So malam tu, esok raya, suami balik raya, malam raya. Lepas tu tak faham je lah. Cakap lempang macam tu. Malu, kerja tu tak malu. Malam tu biasalah raya sungguh. Lepas tu pagi besok tu kita nak mandi mana dulu? Mandi wajib dulu ke mandi sunat raya? Pening saya nak jawab. Abang jawab apa? Abang tanya Ustaz Nur Hisham, apa jawapan? Itu kerja dia setiap malam raya. Kita pun Allah nak jawab apa ni? Ustaz jadi bengong. Kita tak fikir soalan tu. Ustaz, orang kerja kontrak, buat jalan, buat bangunan, jatuh gedebum, terpatah tulang belakang ni, terkeluar ayak mani. Dia tak mati Ustaz, adakah dia mani wajib? Mampu yang berjawab. Keluar yang mani kat belakang. Apa hal pula? Dia ni sambil jatuh sambil mimpi ke kan? Tuan-tuan, soalan tuan-tuan tidak main. Sebab tu tuan-tuan boleh tambah-tambah pokok tarikat sesat ni dia buat soalan kita tak jawab. Pokok Syiah lagi teruk. Soalan pelan-pelan. Kita dekat dunia ni kita musafir. Betul juga. Kan? Zindagi ek safar ek suhana. Kan? Betul juga sebab dunia ni tempat kita berlalu je. Ini bukan rumah kita, kita tempat perjalanan. Jadi setiap musafir boleh jamak semayang. Betul juga. Jadi boleh semayang zuhur, jamak asar pi zuhur, isyak pi maghrib. Sebab tu bapak dia semayang 3 waktu sehari semalam. Oh pula dah. Kita pun bagus juga no. Senang sikit. Kita bentuk Syiah je lah. Apa tu dia kata muta'ah ni dibenarkan sebab
Mut'ah ni yang mengharamkan sahabat-sahabat ni je. Ali tetap macam biasa. Ali baik, ni Abu Bakar punya pangan ni, Umar punya pangan ni. Mereka menghalalkan darah Abu Bakar, Umar dan Osman. Tuan-tuan tengok. Dia kata mut'ah boleh. Mut'ah dia boleh nikah. Aku nikahkan dikau dengan si Minah binti si Bedul dengan hanya 2 tahun sahaja. Oh, lepas 2 tahun tak lepas cerai. Automatik cerai. Oh pula. Seronok ah. Ish, kenal. Popok-popok kinasu ni dapat perempuan Iran. Seronok ah, dapat ayatullah pula dah. Kat Pendang tu. Tak sedar diri Jawa. Hidung pesek bukan orang Iran pun. Ayatullah. Tuan-tuan, melon betul nak bilang mazalik. Kita macam tu tak kata Ibu Hujah mampu kena jawab tuan-tuan. Kena jawab. Sebab tu ramai orang kita Ayapin anak lelaki Ayapan mengaku dia wakil kerajaan langit, bukan kerajaan Malaysia. Dia lebih hebat daripada PM lagi. PM wakili rakyat Malaysia, dia tu mewakili kerajaan langit. Itu pun ramai orang ikut. Sebab apa? Tak boleh berhujah. Udah boleh berhujah, tak boleh, tak malas nak menuntut ilmu. Sampai pergi dekat Batu Cave tu orang boleh puak-puak yang agama Hindu pun pakat minum air susu. Sahabat kita pergi tanya Sami, muda 37 tahun. Apa pasal kita lihat bukan orang Islam saja yang itu minum itu susu, air keki, air apa tu? Air pin. Saya tengok orang agama Tuhan pun minum juga. Saya sudah lihat sekarang ni orang-orang beragama Hindu pun sudah sesat. Dia pun ada juga sesat. Bukan takat kita sesat, dia pun Hindu sesat juga. Sebab minum air susu kaki, air pin anak lelaki ayah, air pan. Nabi Harun orang semenyih je. Syekh Kahak, Syekh Saman Bonjol, nori kat Pajarau. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Dung. Main gendang. Tu aku duk bahaya main gendang-gendang ni, tahu juga. Ya rahmatullah bibi Allah. Ya hu. Saya tengok dia hu atas perempuan. Hu. Gangnam Style. Ugat gitu. Tuan-tuan. Orang perempuan boleh pakai tudung elok macam ibu-ibu belakang, berzikir tu alif tu lelaki, alif tu lelaki, tu perempuan, gabung sedap bunyinya. Tu Allah. Tu Allah. Perempuan lupa diri, merangkak depan Syekh Saman Bonjol. Sahabat kita pergi tangkap dekat bilik Syekh Saman Bonjol, penuh dengan pil ecstasy, pil Viagra, kondom penuh. Nak kata bodoh mengaji pegawai tinggi, nak kata bangang kereta BMW, kereta Mercedes 4 siri, 3 siri BMW dia. Pakai kereta Prado, pakai kereta Mazda hak jenis hebat-hebat, jawatan hebat, boleh bawa bini berzina dengan syekh tersebut. Siapa ajak ni? Pasal tak ada ilmu. Dalam Islam, there is no shortcut to be success. Nak naik bukit yang tinggi atas tu Allah, kena ikut jalan Allah. Kena ikut atas takut rebah jatuh mati. Ikut disiplin dalam Islam. Sebab tu tuan-tuan, kecelaruan ilmu inilah yang orang pun tak ambil tahu, olehkan celah-celah masuk sekali. Akhirnya apa kata orang, Islam ni tak best. Black American yang masa yang ada ni, Black America dia masuk Islam selepas WTC punya case, tahu kan, World Trade Center. Antara disebut the real Islam is not just claiming you are Muslim, but you have to prove you are real Muslim by your actions. Your actions define yourself. Tuan-tuan, faham makna ni kan?
Islam yang realiti bukan hanya sekadar mendakwa kamu tu orang Islam. Kamu mestilah berjaya, mestilah lulus, mestilah berjaya dari siapa dia? Nak buktikan melalui your action daripada perbuatan kita. The real Islam bukan hanya sekadar just your claim you are Muslim, but you have to prove you are real Muslim by your actions. Kita kena buktikan kita sebagai orang yang Islam melalui tindak tanduk kita. Ya, dan kata beliau, your actions define yourself. Tengok Nabi SAW. Allahu Akbar. Makna saya ulang balik, perkemaskan ilmu yang ada. Sebab itu di Selangor insya-Allah dulu saya ingat lagi pada beberapa tahun yang lalu atau beberapa tahun masa jadi imam, kita dapat surat berkeliling dari Jabatan Agama tidak dibenarkan buat tazkirah masa tarawih. Apa ingat tak lagi? Nak ceramah tak boleh. Sebab apa? Takut ceramah ini mengganggu itu, mengganggu ini. That is the big mistake in the statement. Hari ini alhamdulillah buat ceramah tak kisah. Orang buat 8 kemudian sambung ceramah 1 jam. Yang nak buat 9-10 akan sambung balik. Yang nak baliklah. Sebab apa? Pendekatan bulan Ramadan, ambillah peluang, garakkan ilmu yang kepelbagaian. Maybe somebody they haven't any time untuk apa dia? Tak ada masa, no time untuk belajar. Bulan Ramadan lah dia belajar 30 malam atau 20 malam. Subhanallah. Ada manusia yang nakal degil, tak pernah solat. Tak pernah solat berlaku di utara di Kedah. Ramadan dia mari tarawih. Tapi dia bukan duduk di sana, dia duduk di sini. Dia dengar ceramah tazkirah tarawih, dia dengar. Bulan Ramadan lepas Ramadan dia berubah. Dia berubah seberubah-rubahnya. Kenapa? Hidayat Allah kita tak boleh nak jangkau. Hidayat Allah kita tak nak jangkau. Walau kita hebat dalam lompat tinggi majlis Olimpik negara sekalipun, dan hidayat Allah tidak boleh dijangkau. Tak boleh dijangkau. Tak boleh dijangkau. Sebab ini kerja Allah. Ada orang yang tak pernah semayang pun, semayang main-main je sebelum Ramadan. Masuk Ramadan, ustaz cakap, siapa yang tak semayang bla 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 setengah jam, ingatlah tuan-tuan, kita ni tuan-tuan. Akhirnya dia berfikir, Allah, aku banyak dosa. 10 tak akhir dia semayang qiyamul lail, mungkin dia dapat Lailatul Qadar, dan dia berubah. Itulah dipanggil Ramadan mabrur, haji mabrur, umrah mabrurah, salat maqbulah. Mabrurah, mabrur maknanya siyamuhu siyamun mabrur, maqbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan fikirlah, ambil peluang tuan-tuan. Dan yang tak akhirnya, yang tak akhir yang sekalian, seringlah hidup dalam sering bantu-membantu di antara satu sama lain. Tuan-tuan ambil peluang. Al-Quran, jannah Al-Quran dalam kehidupan kita. Bulan Ramadan, bulan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itulah turun sekaligus ayat Quran ke tempat yang khas yang disebut yang kita makruf. Kemudian diturun peringkat selama 23 tahun ke atas Nabi. Tapi malam tersebut, malam Lailatul Qadar, malam diturun ke Al-Quran. Tuan-tuan ambil peluang. Apa dia? Tuan-tuan, cara nak ambil peluang, kita kena jaga kesihatan kita. Jaga kesihatan ni 2 minggu ni, pergi cek apa kekurangan kelemahan kita. Ada darah tinggi lebih, kita kontrol darah tinggi itu bagi elok. Kontrol pemakanan, kerana nak raikan Ramadan. Tuan-tuan nak pergi Mekah pun, tuan-tuan kalau sakit, tuan-tuan resah gelisah. Bahkan orang sakit peringkat menyusahkan orang yang sihat dekat Mekah. Silap-silap hari bulan.
Lelah bunyi macam lori Scania break. Tengah malam orang tidur kita duduk batuk. Tengah malam kita sakit jantung. Bukan salah tu kerja dia, tapi nak cerita kita pun rasa tak tenteram nak buat amal ibadat. Bulan Ramadan jangan ambil peluang kerana gastrik. Ya, sahabat kenalan saya, dia gastrik setiap bulan. Masuk bulan Ramadan dia tak gastrik. Pelik kan? Sebab dia berdoa, ya Allah, kau nak gastrik sampai mati pun tak apa, ya Allah, janganlah kau gastrikkan aku bulan Ramadan. Allahu Akbar. Doa dia apa? Ya Allah, kau nak gastrik bergastrik ke gastung ke gas apa benda ke, aku tak heran, ya Allah, tolonglah jangan kau gastrikkan aku bulan Ramadan. Sebab orang sakit dia tak dapat pahala. Hampa ingat dia sakit tak puasa dapat petang, dia tak dapat pahala. Sebab dia tak puasa langsung. Mana ada pahala Ramadan? Sedekah-sedekah je lah. Dia tak rasa nikmat Ramadan berpuasa macam mana. Puasa sunat tak sama. Puasa Ramadan kata kewajipan, dia berdoa, ya Allah, biarlah aku boleh puasa sekali, ya Allah. Maka pada hari itu dia berpuasa dan dia tak pernah buka puasa walaupun dia gastrik. Tak rasa, ya Allah tolonglah, wahai perut. Dia bercakap, wahai perut tolonglah, aku nak puasa. Perut kata, baiklah, aku biarkan awak puasa sekarang juga. Nampak? Tuan-tuan, nak bagi tahu jaga kesihatan, insya-Allah itu antara yang kita fikirkan semula. Bagaimana kita nak bersedia sebagai dalam perkataan Ustaz Syed tadi, iaitu ahlan wa sahlan Ramadan ya Karim. Selamat datang Ramadan ya Karim. Para sahabat menangis apabila berada di Sya'ban, kerana rasa lamanya Ramadan yang nak tiba, sedangkan Sya'ban dan Ramadan dah berdekatan. Sahabat bila di penghujung Ramadan mereka menangis lagi dengan berkata, apakah Ramadan ini bagiku kali terakhir. Oh Ramadan kan pergi lagi, apakah aku bertemu denganmu. Ramadan bulan yang dicintai. Kenapa? Bulan Ramadan, whatever you do bulan Ramadan, jangan takut. Tidur dapat pahala, baca dapat pahala, menguat dapat pahala, sedekah dapat pahala, baca Quran dapat pahala, you pergi kerja dapat pahala. Whatever WHATEVER, whatever dapat pahala. Tidur dapat pahala, berdiam dapat pahala, bercakap yang baik dapat pahala. Bukan sikit-sikit, banyak. Yang penting apa? Hati manusia. InsyaAllah tidak terlalu awal to say to all of you, selamat menyambut Ramadan. Saya insyaAllah kata tak faham, saya akan sambut Ramadan di Tanah Suci, sama di Madinah ataupun di Mekah. Nak rasakan, ya, puasa sikit lah. Bukan berkat, maknanya ialah keberkatan Ramadan di sana tadi ni. Saya puasa insyaAllah, didoakan saya sihat dalam mengerjakan Ramadan. Sebab saya ini ada asma ataupun ada gastrik. Tapi alhamdulillah, satu hari saya pergi ke Mekah, saya gastrik pun saya puasa juga, dan saya berdoa depan Kaabah, ya Allah tolonglah, kalau kau nak gastrik lah bila masa, berilah peluang agar aku boleh berpuasa. Alhamdulillah, Tuhan berikan izin. Di Mekah doa ni kena yakin, ya Allah berilah abang ipar aku ni, dah kahwin dah 5-6 tahun tak dapat anak, biar dapat anak. Alhamdulillah, penuh yakin, penuh yakin. Ya Allah, kawan saya tak dapat jodoh, ya Allah beri dia dapat jodoh. Yakin, balik-balik, sebelum aku balik dah kahwin dah. Punya cepat dia kahwin. Anak cerita yang teman sekalian, wallah, ya Allah, cuma satu doa belum makbul lagi. Ya Allah, berilah aku atau belum lagi. Tiba-tiba orang lain dapat dulu, tak apalah,
rezeki dia. Kan? So macam Allah, doakan isteri kita sihat walafiat. Doakan isteri kita soleh-solehah. Doakan anak-anak kita soleh-solehah. Doakan diri kita yang terbaik dan masyarakat terbaik insya-Allah. Di sebelum saya mengundur diri, tuan-tuan sekalian, di belakang sana ada buku-buku terbitan daripada UNIC dan Intim Record, iaitu buku tulisan gabungan saya dengan saudara Nurdin Jaafar, buku teori Adam dan Hawa. Bukan cerita Adam dan Hawa, bukan novel, tapi berbentuk travelog 1/3 dan 2/3 berbentuk ilmiah dalam kajian beliau, dan saya sebagai orang yang mengusahakan buat itu dan sebagainya insya-Allah. Dan buku lain, ada buku yang bernama Titipan Akhlak Rasulullah terhadap Wanita, dan ada produk kita daripada Pondok Pak Ya Bukit Pinang di Kedah, iaitu pondok yang tuan-tuan tengok dia buat ni Sentuh Al-Barakah tu, Al-Barakah dia yang jual dekat HRR Tapah, RR di Gurun dan sebagainya di Semanggi, iaitu sahabat kita Ustaz Haji Tarmizi yang buat produk Al-Barakah yang top di Malaysia hari ini selepas Serkok Bukit Mertajam, dan dia buat produk terbaru dengan bacaan Ruqyah 30 juzuk dekat pewangi yang bernama Kasturi Al-Barakah. Nama Al-Barakah juga Kasturi, yang Nabi suka pakaikan kasturi. Dia berriah, dalam hadis Muslim sebut rihul miski, sebab bauan miski, bauan kasturi, dan diruqyahkan dan disifat oleh 4 kiai daripada petani untuk lindung diri sekurang-kurangnya sebagai salah satu alat wasilah untuk sihir, saka, jin dan sebagainya. Dan Syekh Ibn Qayyim Al-Jauzi ada mengatakan kasturi itu baik untuk kanak-kanak, especially dalam membaikkan minda dia, dan untuk orang dah tua uzur, untuk mengelak dari sifat nyanyuk. Itu kata Syekh Ibn Qayyim Al-Jauzi, dan insya-Allah tuan lain boleh pakai. Dan ada CCD dan boleh tengok dari belakang. Dan tengoklah barang-barang sahabat-sahabat kita yang lain, ini jual kiri kanan penuh, alhamdulillah, masya-Allah. Dengan kehadiran tuan-tuan, saya yakin mereka senang, mereka bayar zakat, dan zakat itu kembali return of investment kepada orang-orang Islam kita sendiri. Wallahu alam, yang baik itu Allah, yang lemah dari diri saya sendiri. Dan akhir kata, pantun mudah dan ringkas, 2 kerat, pucuk paku, ubi kayu, thank you, I love you. Itu je. Wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang dari Ustaz Said. Dia datang daripada saya insya-Allah, gurau je. Dan doakan saya sehat, sukses, dan tolong doakan kami ini umur panjang untuk buat kebaikan. Saya tak klaim, saya tak klaim pahala dengan Allah, tapi saya yakin saya buat baik Allah bagi. Tetapi saya belajar di Pakistan 7 tahun, bukan duit my parents, bukan duit mak bapak saya. Mak bapak saya bagi RM200 dalam 7 tahun. Itu pun pasal saya sakit, sebab mak saya susah, nenek saya lagi susah. Jadi yang bagi duit dekat saya ni adalah orang Shah Alam Seksyen 3, dan seorang pegawai mas, senior property mas officer bekas, retirement dah 2 tahun lepas, orang Ulu Kelang Taman Melawati Fasa 5. Dia bagi duit ke sebulan RM75 untuk jadikan haslin yang saya berceramah di seluruh Malaysia. InsyaAllah, mungkin tak mustahil di seluruh dunia insyaAllah. Yang mana malam ini kedatangan tuan-tuan berikan kebaikan kepada mereka. Ar-rasyidu ilal khair kafa'ilihi. Dia orang yang bawa saya jadi baik, pahala dapat ke dia orang juga insyaAllah. Jadi tuan-tuan, bila kita nak buat kebaikan, anak belum tentu kita soleh tak solehah, adik-beradik tengok terus. So everybody ada duit, ada harta. Ada orang kahwin haram, anak pun tak ada. Ada orang anak itu seorang lah yang ada pun. Ada anak 3 orang mati accident, 2 orang tinggal seorang. Ada orang anak macam orang-orang, dia bodoh, rupanya mentimun. Tuan-tuan sekalian, apa duit banyak, ambil duit. Nah tuan, saya nak support. Ada tak pelajar susah di sekolah tuan? Saya nak 5 orang, sebulan 1000 saya bagi. Tuan-tuan, Allah ya Rabb, azim. Cuma kadang-kadang hati kita bersarang dengan syaitan. Na'udzubillah.